Ini cerita berlaku sekarang ni, bukan cerita zaman salafus soleh ni. Mereka sembahyang tarawih 23 rakaat selama 8 jam. Begitu lama sekali. 8 jam. Dia sembahyang start pukul 7, dia habis sembahyang kat pukul 3 pagi. Apa sebab? Dia khatam Quran 30 juzuk tiap-tiap malam. Dalam sembahyang tarawih 23 rakaat. Bayang tuan-tuan, datang sembahyang pukul 7, balik pukul 3 pagi. Kita datang sembahyang pukul 8 pergi masjid, balik 9 suku, 9.30, atau buat 20, baliklah 10 suku contohnya. Rasa masuk surga dah tuan-tuan, melayang-layang je bila berjalan. Rasa macam inilah ahli surga berjalan di muka bumi. Baru balik 10.30. Bayangkan pukul 3 pagi balik, terbang kita. Ahli surga dah aku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapat kita saling bertatap muka dalam ceramah perdana sempena nuzul Al-Quran. Alhamdulillah, seperti yang disebut oleh pengusi sebentar tadi, malam ini Ramadan ke-17. Ramadan ke-17 sedang bertandang. Semua yang beriman kini diundang. Membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar mari dihadang. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah makin dekat. Itulah buah amal yang berkat. Ramadan ini dia jadi istimewa. Apa sebab? Ramadan ini dia jadi istimewa kerana 3 perkara. As-Siyam, Al-Qiyam, Al-Quran. Pertama sekali as-siyam. Apakah makna siyam? Maknanya puasa. Apa erti puasa? Puasa. Itulah puasa. Puasa ni puasa. Dia cukup apa yang ada? Cukup satu. Puasa. Se tu satu lah. Puasa. Mana tuan-tuan yang tak poligami, dia panggil puasa. Dia panggil golongan puasa. Mana seorang je isteri dia puasa. Yang isteri 2, 3 dia tak puasa. Kita panggil tak puasa. Puasa. Merasa cukup apa yang ada. Ini saya tak elaborate lah apa makna as-siyam ini. Yang kedua al-qiyam. Apa makna al-qiyam? Iaitu tarawih. Tarawih ini solat sunat muakkad diadakan secara berjemaah. Dia tidak banyak sembahyang sunat yang buat secara berjemaah. Sembahyang sunat ini prinsip asas sembahyang seorang. Sembahyang sunat ini. Tuan-tuan buat tahiyat masjid berjemaah, tak buat dia orang. Masuk saf, sembahyang apa encik? Tahiyat masjid. Kenapa buat berjemaah? Lebih afdal, tak mengaji. Semangat tinggi, ilmu tak ada. Sembahyang sunat wudu, orang tak buat berjemaah. Sembahyang hajat pun asalnya tak ada sembahyang jemaah. Sebab itu sembahyang hajat masing-masing baca sendiri-sendiri. Cuma buat secara beramai-ramai. Supaya yang curi tabung masjid tu debar sikit menengoknya. Buntam perut kita ni kan. Ramai dah. Psikologi. Dia sembahyang sunat yang di sunat muakkad hukum berjemaah. Sembahyang sunat air raya. Itu sembahyang kena berjemaah. Sembahyang gerhana, solat sunat khusuf dan khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Apalagi sembahyang sunat yang sunat berjemaah. Sembahyang sunat istisqa, minta hujan. Dan salah satu juga adalah sembahyang sunat tarawih. Ini pun saya tak elaborate lah. Yang ketiga, Ramadan ini jadi istimewa kerana adanya Al-Quran. Tapi kalau dibahaskan pula antara tiga-tiga ini, As-Siyam, Al-Qiyam, Al-Quran, mana satukah yang paling istimewa sekali? Maka para ulama mengatakan Ramadan ini dia jadi istimewa dan sangat mulia kerana Al-Quran. Puasa yes, tapi tak boleh lawan kemuliaan Al-Quran. Puasa memang ibadat yang hebat, tetapi puasa pun dalam ranking ibadah, dia adalah ibadah yang tidaklah memiliki tahap yang sehebat solat misalnya. Semayang don't play-play, perintahnya ambil direct daripada Allah. Bukan pakai poh laju, tak boleh. JNT tak ada. Tak ada kiring-kiring kot Jibril. Ambil sendiri. Watikahnya itu. Dan puasa pula, dia buat atas mampu je. Macam kita puasa ini, dia tak boleh lawan semayang lah. Semayang ni tak mampu pun kena buat. Tuan-tuan semayang kalau tak mampu berdiri. Tuan-tuan kena semayang juga, tapi duduk. Saya tak boleh duduk ustaz, ada bisul. Okey, menerak. Saya tak boleh menerak ustaz, saya sakit paru-paru, bronkitis, brokoli macam-macam. Okey, baring.
Saya tak boleh baring Ustaz. Saya punya spine belakang C12, C14, C16, C36 semua lari belaka dah, slip disc. Tak boleh baring mengiring, semayang mengiring. Saya tak boleh mengiring Ustaz, tulang rusuk patah sama muda aksiden RZ. Okey, pakai tangan saja. Tangan tak boleh Ustaz, saya osteoporosis. Tulang repuk, crank, takut terkulai tangan nanti. Okeylah, pakai angguk kepala saja. Saya tak boleh, saya bertaigo Ustaz. Tak angguk kepala pun pusing mata, ni pula pusing kepala, lagilah pusing mata. Okeylah, pakai isyarat mata semayang. Saya tak boleh pakai isyarat mata. Kenapa pula? Saya keturunan Cina, tak ada kelopak mata. Okeylah, pakai isyarat hati. Saya hati pun tak boleh Ustaz. Baru nak semayang dengar lagu raya dalam hati. Terus tak khusyuk semayang. Kalau dah hati pun tak boleh semayang, panggillah orang kampung, semayang je lah kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya semayang lagi tinggi. Puasa, tuan-tuan musafir, boleh tak puasa? Bukan dibenarkan, boleh tak puasa. Daripada aksiden, baiklah minum. Ngantuk sangat. Orang kerja 3D, boleh tak puasa, ada lesen. Apa lagi? Orang tua renta, boleh tak puasa? Tua bangka lain, tua renta lain. Ada orang demensia, Alzheimer, nak puasa celah mana? Dia azan zuhur kan dia buka dah. Berapa buka? Dah azan? Itu azan zuhur. Ya ke? Semula lah kata dia. Letih kita melayan. Lepas tu orang, dia ada kategori lah orang yang tak dituntut pun puasa kalau dia tak larat. Orang sakit tak perlu. Tapi semayang, no. Awak musafir semayang, sakit pun semayang, nak mati pun semayang, mati pun semayang. Jadi puasa bukan yang menjadikan Ramadan itu hebat. Ramadan ni kata ulama, dia jadi hebat sebab kalamullah. Kerana Quran tu lebih spesifik lah. Kalamullah tu lebih umum. Sebab kata ulama, seluruh bulan Ramadan ini diturunkan seluruh kalamullah. Ada satu hadis Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan daripada Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, dan juga ada versi daripada Imam At-Tabrani. Nabi pernah menyebut, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat Tauratu li sittin madainin min Ramadan wal Injilu li 13 khalat min Ramadan wa unzilal Furqanu li 24 khalat min Ramadan. Nabi bercerita, suhuf Ibrahim turun pada malam 1 Ramadan. Kitab Taurat turun pada 6 Ramadan, 700 tahun selepas suhuf. Kitab Zabur turun pada 12 Ramadan, 500 tahun selepas turunnya Taurat. Kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan, 1200 tahun selepas turunnya kitab Zabur. Dan Kitabul Quran, Nabi sebut turun pada li 24 khalat min Ramadan. Turun pada 24 Ramadan, 620 tahun lepas turunnya Injil. Atau lebih tepat lagi malam Isnin 13 Ogos tahun 610 Masihi. Mungkin tuan-tuan pula yang telinga tajam akan kata, kenapa Nabi sebut 24? Kita ni baru 17 Ustaz. Salah hari bulan dah kita ni gayanya menyambut nuzul Quran. Macam mana boleh beza-beza? Kenapa tak ikut hadis Nabi? Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. 24 ini adalah perbahasan ulama. Apa sebab? Kerana Quran tu dia tak turun sekaligus. Quran ini dipanggil salasa tanazzulat. Dia ada 3 kali penurunan. Inna anzalnahu. Kami yang menurunkan, kata Allah. Kata ulama, Quran ni ada beberapa peringkat. Peringkat pertama, turun daripada Allah terus ke Lauh Mahfuz. Bal huwa Quranum Majid fi lauhim mahfuz. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan pada mereka bukanlah syair, tetapi Quran yang tinggi kemuliaannya, yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Ini surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Maka kata ulama, yang pertama Quran ni turun, dia turun terus lamsam. 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimat, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra', komplit disimpan di satu tempat data, dia panggil Lauh Mahfuz. Terus disimpankan di bank data itu.
Peringkat kedua pula kata ulama, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang berkat. Sesungguhnya kami sentiasa beri peringatan dan amaran supaya hamba kami tak ditimpa azab. Surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Fasa yang ketiga kata ulama adalah dari Baitul Izzah ke dada Nabi SAW secara beransur-ansur. Selama berapa lama? Antara 22, 23, 24 atau 25 tahun. Ini ada sedikit perbezaan pandangan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat dan tenang-tenang, ikut keperluan. Dan wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Quran itu beransur-ansur. Surah Al-Isra ayat 106. Jadi tidak ada ketetapan bilakah berlakunya penurunan yang tarikh spesifik. Sebab Quran tu ada fasa-fasa dia. Jadi tak payahlah kelahi tentang hal ini. Tuan-tuan tak nak cuti pergi kerja je lah esok. Apa masalahnya? Apa yang mustahak, bulan Ramadan ini memang bulan kalamullah, seluruh wahyu Allah. Apatah lagi bagi kita orang Islam, Quran. Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Sebab itulah para salafus salih, mereka ini tibanya bulan Ramadan, mereka tak ada kerja lain melainkan baca Quran saja. Ulama-ulama besar termasuk Imam Syafi'i tutup kelas pengajian. Dia yang penceramah, banyak penceramah di Malaysia aja bulan Ramadan ni. Tempat lain tak ada lah. Bulan Ramadan ni orang tak dengar ceramah, tuan-tuan. Orang mengaji banyak. Sebab ceramah ada 11 bulan lagi boleh ceramah. Yang Ramadan ni kita mengaji saja. Baru boleh khatam Quran. Kalau kita tengok para salafus salih, antaranya ada seorang ulama nama Al-Aswad bin Yazid. Seorang ulama besar tabi'in di Kufah. Dia khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 malam khatam, 2 malam khatam. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, "Kana al-Aswadu yakhtimul Quran fi Ramadana fi kulli lailatin." Al-Aswad ni champion, dia boleh khatam Quran setiap 2 malam. Ini boleh rujuk dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Dan disebutkan dalam kitab yang sama, di luar bulan Ramadan, Al-Aswad ni dia biasa khatam Quran setiap 6 hari. Seminggu khatam, seminggu khatam. Dia rehat antara maghrib dengan isyak saja dia rehat. Waktu lain dia baca Quran je, kerja dia. Ini kehebatan salafus salih. Begitu juga ada seorang ulama di kalangan tabi'in nama Qatadah bin Da'amah rahimahullah. Dia ni anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ni sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai antara ulama pakar dalam bidang tafsir dan sangat faham dalam masalah perselisihan dalam bab tafsir. Hingga kan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahawa tidak ada di muka bumi ini yang setanding dengan Qatadah bin Da'amah dalam bab ilmu Al-Quran. Kata Salam bin Muti' rahimahullah, "Kana Qatadata yakhtimul Quran fi 7 wa idza jaa Ramadhanu khatama fi kulli 3 fa idza jaa al-'ashru khatama kulla lailatin." Qatadah ini punyalah cinta Quran. Dia biasa khatam Quran setiap 7 hari. Hari biasa, normal. Tapi bila datang Ramadan, dia khatam Quran setiap 3 hari. Bila datang 10 terakhir Ramadan, dia khatam Quran komplit 30 juzuk tiap-tiap malam. Luar biasa. Kita boleh begitu? Payah saya tengok Netflix kerja, bila nak khatam Quran? Bersiri-siri tak habis-habis. Ini contoh. Begitu juga mazhab kita Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada seorang muridnya nama Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Dia bercerita, "Kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan." Kata dia, guru saya Imam Syafi'i sepanjang Ramadan khatamkan Quran 60 kali khatam bulan Ramadan. Macam mana boleh banyak? Kelas tutup, dia tak ada kelas. Dia ulama ngajar fiqh apa, dia bulan puasa dia tutup kelas.
sebab nak baca Quran. Dan ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahawa Imam Syafi'i ada masanya mengkhatamkan Quran itu di dalam semayang dia. Ni boleh rujuk kitab Syiar A'lamin Nubala. Maknanya tuan-tuan cuba bayang sekejap, pejam mata. Imam Syafi'i khatam Quran sehari 2 kali. Luar biasa sekali tuan-tuan Imam Syafi'i ni. Betul juga ada lagi ulama nama ada Ibnu Asakir, dia ni seorang ulama hadis dari negeri Syam, orang panggil dia Abul Qasim. Beliau ni antara penulis kitab yang banyak kitabnya kita kenal, contohnya Tarikh Dimashq. Ada pernah anak dia nama Al-Qasim, dia cerita tentang bapak dia. Kata anak dia, wa kana muwaziban ala salatil jama'ati walitilawatil Quran. Ayah saya Ibn Asakir ini adalah orang yang tak pernah tinggal 2 perkara. Pertama, semayang berjemaah di masjid. Yang kedua, baca Quran. Dia tak pernah tinggal. Yakhtimu kullu juma'atin wa yakhtimu fi ramadana kulli yaumin. Ayah saya ni kalau bulan biasa dia khatam Quran setiap minggu. Seminggu khatam, seminggu khatam. Dan bulan Ramadan dia akan khatam Quran ini setiap hari. Jadi bandingkanlah dengan diri kita malam ini. Sebab itu Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Kalau dia nak buat majlis khatam Quran supaya kita bawa pulut kuning tabak telur, bengkok dia nak beli pulut kuning 60 kali khatam. Tapi sebab kita ni tak berapa nak rajin, dapat khatam sekali tu pun rasa masuk surga sangat dah tuan-tuan. Suka dah baca Duha sampai An-Nas je, rasa masuk surga dah. Allah, masuk surga. Pada hari penutup je tu datang daripada awal, tak pernah datang pun. Contohlah. Maka marilah hadirin hadirat sekalian, kita membaca Al-Quran. Nabi sendiri baca Quran dalam bulan Ramadan ini. Tapi Nabi bukan baca bersendirian, Nabi tadarus. Dia beza ya. Tadarus ini benda lain. Sebab tadarus ni kita baca dan ada orang mendengarnya. Orang mendengar. Sebab itu kalau saya nak simpulkan tentang bulan ataupun bulan Ramadan ni sebagai bulan Quran, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, jom kita tadabbur Quran. Apa makna tadabbur? T-A-D-A-B-B-U-R. Tadabbur. Setiap perkataan huruf tu dikonsonankan tu ada maknanya. Pertama huruf T. T itu apa maknanya? Tartil. Kita mestilah tartil. Kena baca Quran. Tartil ni pula baca dengan sebutan yang tepat. Jangan mentang-mentang orang faham baca bunyi orang faham. Tak boleh. Tartil macam orang Arab bunyi. Tak boleh bunyi macam orang Pekan baca. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala. Tak boleh bunyi kampung sangat. Kena bunyi Arab sikit. Kena bunyi macam Arab walaupun kita bukan orang Arab. Dibaca secara tartil. Dan Nabi kita sendiri dia tak tinggal baca Quran bulan puasa walaupun Nabi Al-Hafiz. Nabi lebih Al-Hafiz daripada kita. Nabi hafal 30 juzuk. Kita hafal juz 30. Lain tuan-tuan. Nabi ni tapi dia tetap membaca Quran. Dia tadarus iaitu membaca dan seorang lagi mendengar. Sebab itu tadarus ini kalimat darasa yudarisu daripada pola bahasa Arab fa'ala. Maknanya limusyarakah banasnain. Dia mesti ada pelibatan dua pihak. Mesti bertadarus. Dan dalam bulan Ramadan kata Ibn Abbas, siapa sparring Nabi bertadarus? Jibril alaihissalam. Don't play. Yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisul Quran. Kata Ibn Abbas semasa Ramadan. Jibril datang jumpa Nabi. Tiap-tiap malam baca Quran. Dan mereka bukan sekadar baca. Fayudarisuhu. Saling mengajar dan membaca. Dan kata ulama, Jibril mengkhatamkan Quran setahun sekali bersama Nabi. Setiap kali bulan Ramadan. Dan ketika tahun Nabi diwafatkan, baginda sempat khatam Quran 2 kali dengan Jibril alaihissalam. Ini kesungguhan orang-orang dulu dalam bab Quran pada bulan Ramadan. Dan Nabi ni walaupun dia hafal Quran, dia Al-Hafiz. Tapi dalam masa yang sama dia suka dengar Quran. Kalau dia tak baca, dia suka dengar orang baca Quran dengan taranum yang bagus. Dia suka. Kata Abdullah bin Mas'ud, pengalaman dia pernah sekali Nabi panggil dia. Qala li ikra alayya.
Nabi panggil dia, "Ai Abdullah bin Mas'ud, baca Quran sikit, saya nak mendengar." "Qultu aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." "Ya Rasul, apa pula saya nak bacakan kepada Tuan? Bukankah Tuan ni Quran turun pada Tuan? Malu pula saya nak baca." Kan salah-salah kan semua. Qala fa inni uhibbu an asma'u min ghairi. Kata Nabi, tak. Saya pun suka juga dengar kalau Quran ni dibacakan oleh orang lain. Baca pula dengan bacaan yang sedap. Saya suka, kata Nabi. Fa qara'tu alaihi surat An-Nisa. Maka kata Ibn Mas'ud, saya pun membacalah surah An-Nisa hatta balaghtu, sampailah kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah nasibnya orang-orang kafir pada hari kiamat ketika kami datangkan saksi di kalangan Rasul dan engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi kepada mereka. Surah An-Nisa ayat 41. Sampai ayat tu Nabi menangis. Qal imsik, kata Nabi. Okey dah, cukup. Stop. Fa iza ainahu tazrifan. Kata Ibn Mas'ud, saya tengok mata Nabi berlinang air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini Nabi. Dia dengar orang baca taranum sedap, dia asyik. Bila sampai ayat yang menggerunkan, dia menangis. Kan beza dengan kita. Kita dengar Quran, menangis memang tak benar. Asyik, saya pun tak faham lah kenapa orang Melayu ni. Asal orang baca sedap sikit, ya Allah. Tuan-tuan, ngapa gitu sebenarnya? Allah. Dah agak-agak nak Allah pun. Orang kita sebenarnya tiru budaya Arab. Orang Arab sebab dia faham Quran. Bila dengar ayat yang bersifat pujian kepada Nabi, tentang masuk surga, nikmat, telaga Kausar, dia akan Allah. Itu dia doa. Ya Allah, Allahumma, Allah. Begitu. Tapi bila sampai ayat yang bersifat azab neraka, kemurkaan Allah, dia diam je. Orang kita bantai semacam. Pada Qori itu baca ayat neraka. Orang malas maya masuk neraka padahal muka Allah. Sebab dia bukan dengar makna. Dia dengar lagu. Tak betul. Bukanlah tak betul 100%. Ubah. Biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Macam orang baca marhaban. Kan gitu style dia. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim Allah. Kau faham apa dia baca? Aku pun tak tahu. Tapi suara dia syok. Suara je. Jadi tuan-tuan dengar Quran jangan lebih-lebih sangat. Sikit-sikit sudah. Allah. Tengok cara Nabi. Nabi menangis. Bila ayat yang menggerunkan, Nabi nangis. Sebab itu di antara cara kita memuliakan Al-Quran adalah suka mendengar Quran. Tadi saya lewat sikit tiba tadi. Saya ingat nak menumpang lah sembahyang tarawih di sini sekejap. Saya sampai witir dah. La ilaha illallah, laju. Saya bayang pukul 10 baru mula ceramah. 9.30 tu dah witir. 3 kul dah. Qul huwallahu ahad. Ini witir. Dok dan sekarang kita hari ni. Tak dan sembahyang tarawih. Baca cepat hari ni, laju sikit. Apa sebab? Kadang-kadang masjid-masjid kita tak mampu nak baca panjang. Sebab jemaah kita tak larat baca panjang-panjang. Kerana kita bukan orang kuat macam salafus soleh. Dia orang dengar Quran ni, dia menghayati, dia enjoy mendengar Quran. Bagi kita Quran kita tak faham. Jadi kita memang terseksa lah jiwa dan juga raga kita. Bila lah nak habis tu imam ni aku tak daya dah. Orang kita jangan ke imam baca panjang. Imam baca doa panjang pun tak larat tuan-tuan. Lama je lah tu imam. Mula tadi semangat lagi. Banyak sangat Rabbananya turun tangan. Bila imam baca Rabbana atina, angkat balik. Kenapa angkat? Tanda nak berhenti ni. Orang kita asal doa Rabbana, tanda nak habis lah. Kadang-kadang kalau saya jadi imam, saya kenat je. Saya tambah lagi doa lain. Dia pun pandang sama sendiri. Bila nak makan? Saja main.
Sebab bukan kita ngejek, tidak. Orang kita tak kuat. Kita pun tak kuat. Selera mara kita bukannya kuat baca panjang-panjang. Tapi adakah ada sampai zaman sekarang ni tak ada orang yang tahan membaca Quran panjang-panjang? Ada, masih ada. Saya selalu bawakan dalam ceramah sebab ini memberi semangat pada kita. Kita kagum dengan santri dan juga kiai di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro di Kecamatan Karas di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ini cerita berlaku sekarang ni, bukan cerita zaman salafus soleh ni. Mereka semain tarawih 23 rakaat selama 8 jam. Begitu lama sekali. 8 jam. Dia semayang start pukul 7, dia habis semayang kat pukul 3 pagi. Apa sebab? Dia khatam Quran 30 juzuk tiap-tiap malam. Dalam semayang tarawih 23 rakaat. Bayang tuan-tuan, datang semayang pukul 7, balik pukul 3 pagi. Kita datang semayang pukul 8 pergi masjid, balik 9 suku, 9.30. Atau buat 20, baliklah 10 suku contohnya. Rasa masuk surga dah tuan-tuan. Melayang-layang je bila berjalan. Rasa macam inilah ahli surga berjalan di muka bumi. Baru balik 10.30. Bayangkan pukul 3 pagi balik, terbang kita. Ahli surga dah aku ni. Dia orang tiap-tiap malam khatam Quran. Tuan-tuan boleh google lah. Pesantren Al-Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Dia jangan keliru dengan Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan. Itu di Udanau, Blitar, Jawa Timur juga. Yang itu kita suka. Sebab tarawih 23 rakaat 8 minit saja. Oh, itu favorite kita tu. Dia orang salafus soleh ni kita tengok, they enjoy the process. Bagi dia mendengar Quran tu dia enjoy. Macam Nabi kita lah. Nabi kita kan semayang sampai bengkok kaki. Maknanya dia semayang lama berdiri. Bulan Ramadan Nabi tarawih walaupun 8 rakaat, kaki dia bengkok. Sebab dia baca kadang sampai 8 juzuk. 1 rakaat. Rakaat pertama dia baca sampai 8 juzuk. Sebab apa Nabi boleh begitu? Dia enjoy. Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali sehari. Sebab dia enjoy. Nak dapat enjoy tu tak dapat. Kecuali orang yang betul-betul cinta kepada Quran. Dia enjoy ni tuan-tuan, dia tak boleh buat-buat. Macam kita enjoy tengok bola. Orang yang enjoy dengan tengok bola, dia tak boleh nak tengok result, dia tak boleh. Dia kalau boleh nak join sekali tengok. Menang kalah cerita lain. Janji stadium mesti pergi. Sebab dia enjoy. Walaupun parking susah, lepas tu dah tahu memang malam ni kita kalah. Tapi saja nak pergi, memang kita nak pergi. Sebab kita nak rasa vibe dia. Sebab minat. Kalau orang tak minat bola, tak minat, tak pergi dia. Dia pun tak tahu Malaysia lawan siapa malam tadi. Tak peduli pun. Tak minat. Tapi kalau orang minat, dia bukan sekadar nak tahu result, dia nak join sekali sebab dia nak enjoy kepada benda itu. Dan kadang-kadang orang kalau dah minat sesuatu, kalau menang ni cerita lain. Janji main. Contoh katalah masjid kita buat perlawanan persahabatan lawan Liverpool. Contohlah, ni contoh berangan. Berangan bukan kena bayar. Minta Jabatan Agama dana sikit, main sikit, kita buat perlawanan persahabatan. Masjid kita lawan Liverpool. Lawan paraya esok. Lawan kalah, 16-0 kalah. Tapi adakah kita rasa sedih? Tak. Sebab dapat bermain dengan Mat Salah tu pun suka dah. Muhammad Salah tu suka dah. Kena pula ada jemaah kita seorang, dia ni star sikit lah main bola. Hari dia main tu dia berjaya gelecek Muhammad Salah. Dia berjaya ayamkan Virgil van Dijk, kapten. Dia berjaya tewaskan Alisson Becker, keeper. Dia tendang tonjol, puk, kena tiang. Mana dia dah 50-50. Tendang tonjol, kena tiang gol. Oh, kalau masuk tu, result akan jadi 16-1. Tapi tak gol, kena tiang pula dah. Tapi adakah dia akan kecewa? Tak. Sampai anak cucu dia akan cerita. Abah dulu, lawan Liverpool, don't play. Aku ayamkan je Muhammad Salah tu kata tu. Kau ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dia kena tipu, kena ayam. Abah tendang, puk, kena tiang. Alamak, tak gol. Tapi dia gembira share cerita itu. Apa sebab? Enjoy the process. Sebab itu Quran ni, kenapa orang dulu boleh baca panjang? Sebab dia orang enjoy lah. Sebut Liverpool jangan pula sombong pula Liverpool. YNWA bukannya you never walk alone. You nothing without Allah. You nothing without Allah. Jadi kita suka baca Quran. Kata orang putih, the doing is often more important than the outcome.
Because success is a journey, not a destination. Kadang kita enjoy buat benda itu. Baik itu kalau kita mendengar orang pandai baca Quran, tuan-tuan kena dibenarkan dalam agama berdengki dengan orang yang terror baca Quran. Kadang kita pelik tuan-tuan, macam mana orang yang pandai baca Quran lah? Kau main sedap, dia buka mulut dia sedap. Time kita jadi imam Allah, macam sumbangnya bunyinya. Kan ada orang imam-imam tertentu. Saya sebab dulu pernah jadi imam. Saya jadi imam masjid negeri. Imam masjid negeri Pahang, saya ada 6 imam masa tu. 3 imam saya qari, memang bertanding masuk tilawah Quran. 3 imam saya lagi deftun, memang buka je sumbang. Tapi hafal Quran lah. Cuma dia memang deftun lah. Itu tuan-tuan masuk A minor, D dah dia nyanyi, tempo aklau. Dia memang mati betul, seni tak ada. Kadang saya panggil dia, macam mana nak gerum dia orang ni jadi pandai kan? Takkan tak boleh mengajuk-mengajuk. Try nak tiru, tak jadi. Tiru, tak jadi. Ada seorang imam tu memang Johan Qari lah. Dia sebut Allahu Akbar pun sedap. Kita tiru bunyi sengau. Kita rasa macam mana sedap dia baca ya. Kita kejap ada hari baca style Sudesh, ada hari baca cara tak tahu siapa. Kita pun heran bacaan kita ni. Ada masa lagu pertama Bayati, rakaat kedua tukar pula lagu Sikah pula dah. Sudah. Sebab itu kalau kita ada orang pandai Quran, kita boleh dengki dengan orang itu. Dalam Islam, dengki dengan orang tak dibenarkan. Tapi dengki dengan orang pandai Quran dibenarkan. Sehingga kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, la hasada illa fisnatain. Tidak ada dengki kecuali kepada 2 orang. Ada lesen berdengki ni. Apakah yang pertama? Rajulun 'allamallahu Quran fa huwa yatluhu ana'ul lail wa ana'an nahar fa sami'u jarahu. Yang pertama kita boleh dengki adalah kepada orang yang pandai membaca Quran. Dia membaca siang hari, baca malam hari, sehingga orang mendengar dia mengatakan, Allah bilalah kita nak pandai macam dia. Taranum ni susah tuan-tuan. Quran ni bukan semua orang reti. Saya ingat dalam masjid kita ni 2-3 orang je yang boleh taranum Quran. Yang lain tu tak tahulah benda bunyi Quran pun kita tak tahu. Tapi payah untuk taranum memang payah. Tapi disebabkan sekarang zaman moden, ini semua boleh di-AI kan. Dalam masjid saya dulu, kita beli peralatan PA system ni, saya kongsi dengan masjid lah kalau ada duit. Beli PA system baru, kos tak banyak, lebih kurang dalam 700,000. Main kutu lah. Bayar ansur-ansur. Tutup lah duit kerjaan, buat minta peruntukan Perdana Menteri, jumpa MB, jumpa Menteri, kumpul dapat lah, menabung daripada kecil boleh beli 700,000. Masjid Shah Alam saya ingat RM1 juta, hampir RM1 juta kalau campur-campur dia, tu dia sedap. Harga 700,000 punya barang, dekat dengan alat dia tu ada gambar kita. Dia punya engineer, sound engineer akan masuk lah. Imam 1 ni switch dia, Imam 2 switch. Dia buat auto tune. Suara tak sedap menjadi sedap. Kan sekarang canggih begitu. Kan ada orang Malaysia ni seorang suara tak sedap, tapi dia buat lagu raya sedap pula bunyi lagu raya dia. Itu auto tune dia panggil. Tahun ni dia tak buat lagu raya, komposer tak nak buat dah untuk dia. Saya pun tak tahu benda nama, lupa dah. Komposer tak nak buat dah ke dia. Jadinya auto tune tu dah canggih, tekan jadi sedap. Bayangkan saya cerita 3 orang imam saya yang suara tak apa menjadi. Disebabkan dia orang suara tak okey, saya tugaskan dia asar dengan Zuhur sajalah. Sebab Zuhur dengan asar kan tak bunyi sembahyangnya. Itu pun rakaat pertama Allah Akbar, lain D minor. Rakaat kedua rakaat F, ada masakan G, B flat pun ada kadang-kadang. Tapi bila dia tekan benda tu, suara dia terus jadi sedap. Bayangkan tuan-tuan, dia batuk pun sedap. Kan sebelum nak try tu kita try soft, dapatkan soft. Ada delay, power betul. Itulah canggih. Ini zaman AI ni tuan-tuan. Tapi umumnya bukan senang kita nak mengaji suara sedap. Boleh dengki lah bahasa mudahnya. Dan orang kedua kita boleh dengki adalah rajulun atahullah malan fahuwa yuhliku fil haqq. Kita boleh dengki dengan orang kaya duit banyak yang bersedekah pada orang. Kita boleh dengki. Zaman sahabat dulu ada sahabat yang berdengki dengan sahabat yang kaya-kaya. Dia orang miskin kan ramai. Sahabat Nabi yang kaya-kaya T20 ni tak ramai.
Jadi dia orang pun mengadu, ya Rasul, kami dengki betul lah dengan sahabat yang kaya-kaya. Kita semayang, dia semayang. Kita puasa, dia puasa. Dia sedekah, kita tak boleh sedekah. Kita terima sedekah, ya Rasul. Tak boleh jadilah, kami pun nak masuk surga juga, ya Rasul. Boleh tak bagi amalan supaya dia orang kami boleh lawan dia punya amalan. Kata Nabi yang begini, awak amalkan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali tiap-tiap hari. Lagi bagus lepas semayang. Oh, jadi dia pun simpan sama dia, tak cerita pada orang kaya-kaya. Tapi akhirnya rahsia bocor. Orang kaya tahu juga amalan tu, mereka pun beramal juga. Subhanallah. Dia orang mengadu ke Nabi, ya Rasul, boleh bagi amalan lain pula. Apa hak hari tu Tuan ajar kami dah simpan dah. Tahu juga dia geng-geng kaya. Sama geli je baca juga, ya Rasul. Bagilah amalan lain, ya Rasul. Kata Nabi, setakat itu je lah saya boleh beritahu. Itulah kelebihan orang kaya. Dia akan sentiasa ada satu step lebih advance daripada kita. Sebab siapa usaha, dia dapatlah kejayaan. Jadi kita boleh dengki dengan dia orang. Maka ayo tuan-tuan sekalian, jom baca Quran. Dan baca Quran seperti yang disebut di awal tadi, mesti baca dengan bertaranum. Taranum ni apa benda taranum? Taranum ni tarannama ya tarannamu. Taranum maknanya didendangkan. Jangan baca keras saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam rap tak boleh. Dia mesti dilagukan. Tetapi lagu Quran, don't play. Kata Al-Bara' bin Azib, Nabi pernah sebut, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran ini dengan suara kamu yang sedap. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Sebab itu dalam sejarah Nabi Daud alaihissalam, antara Nabi yang memiliki suara emas, Nabi Daud. Nabi Daud turun kitab Zabur pada dia. Hingga diriwayatkan Nabi Daud, kalau baca kitab Zabur punyalah sedap suara dia, burung yang sedang terbang berhenti. Singgah mendengar bacaan dia, punyalah merdunya. Baik itu Nabi Daud ni kalau dia buat sarang burung walik, kaya dia. Tak payah pasang kaset, kuih. Dia mengaji je berhenti burung walik bersarang enggak. Nabi Daud hebat. Terbalik dengan kita Haji Daud. Ni contoh. Kita baca Quran, burung tengah berhenti terbang. Burung kata sombangnya lah orang ni. Contoh, marah pula Haji Daud dengar. Tapi hati-hati, baca Quran walaupun Nabi suruh taranum, jangan buat lagu suka-suka hati. Dia ada lagu Quran. Nabi sebut Iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Quran dengan langgam bahasa orang Arab dan juga langgam suara mereka. Hadis Tirmizi. Artinya tuan-tuan, tak boleh melagukan taranum dengan lagu Melayu Deli. Tak boleh. Tak boleh buat lagu Jawa. Tak boleh. Tak boleh lagukan Quran dengan lagu Hindustan. Tak boleh. Tak boleh lagu dengan lagu P. Ramlee. Tak boleh. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Si ada vibrator je ni. Ini kalau buat perangai, awak keluar masjid memang kena panah peti jawab. Mana boleh main Quran lagu getaran jiwa, tak boleh. Dia kena lagu Arab. Lagu Arab lah. Dia syair Arab ni, walaupun syair tu bahasa Arab, pun Nabi tak benarkan lagu dalam bentuk syair. Dia orang Arab ni, syair dia beza dengan syair kita. Syair kita lagunya biasa tersebutlah kisah, macam lagu Pak Ma'on baca buku sejarah tu kan. Itu lagu Pak Ma'on namanya. Tersebutlah kisah satu rupa dah tukar gambar lain. Itu syair Melayu. Arabnya dia punya syair dia ikut situasi. Dia macam lagu Narmah ataupun langgam Rojas ataupun Ramal puji orang. Kalau dia naik unta, dia ada sajak-sajak dia. Sauti safiri bulbuli hayyaja qalbi sabali al-ma'u wa zaharu ma'an ma'azari lazum qali. Fa anta ya sayyidi wa maulali fakam tayammumi wa zailun aqai qali qatabtuhu min wajhati fa qala la fakultu la tuwailali fa baini lulu ali tabuli.
Itu syair nak suruh unta jalan laju. Top, topi top, topi top, topi top, topi top. Syair dia ada lagu. Macam kita baca puisi, mana ada lagu. Sejak namamu menggetar rasa, ku kabarkan pada angin, bawalah daunan kering terbang jauh. Kita tak ada lagu kecuali background muzik. Ting 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 dung dung ting, itu je lah. Tapi tak ada lagu. Arab dia punya syair ada lagu. Contoh, Romal, puji orang. Tala'al badru alaina. Itu syair, bukannya nasyid. Dia memang masa Nabi datang, bumpak kabung. Tala'al badru alaina. Itu lagu saja Arab. Ada beza dengan kita. Dan Nabi pesan, tak boleh bawa lagu syair Arab dalam lagu Quran. Contoh, tuan-tuan baca Wadduha, ikut langgam Tala'al badru. Tak boleh. Wadduha walaili iza saja. Tak boleh. Nabi tak benarkan. Dia mesti ikut law. Apa taranum dia? Contohnya kalau kita di Malaysia, 50% daripada qari yang popular, dia akan baca ikut susunan Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan, Ros. Ada yang baca susunan Bayati, Hijaz, Nahwan, Ros, Sikah. Ada 30% baca Bayati, Nahwan, Ros, Sikah, Jaharkah. 15% baca turutan Bayati, Sabah. Ada masuk Sabah, Nahwan, Ros, Sikah. Ada yang rare lagi, dia baca susunan Bayati, Iraqi pula ditambah. Bayati, Iraqi, Hijaz, Sikah, Ras. Tapi majoriti baca apa? Tak ada Jaharkah, tak ada apa. Jerkah je ada, jerkah. Dia sergah je baca. Kemudian bila kita baca dah sedap, barulah kita datang khusyuk membaca Quran. Taranum itu. Dan bila kita dah baca Quran, automatik kita akan khatamkan. Tahniahlah pihak masjid nak khatamkan Quran. Adalah anak-anak muda yang garang-garang, dia mengatakan, apa khatam-khatam ni mengarut? Nabi tak buat. Quran mana boleh khatam? Kita baca semua hidup. Ini kan metafora. Metafora artinya kita appreciate. Ni program masjid kita kan. Jemaah kita buat pembacaan Quran, bertadarus daripada awal Ramadan. Ada yang start Rejab, Syaban dah ada baca dah. Jadi kita meraihkan mereka dalam majlis. Selepas mereka selesai menamatkan bacaan, buatlah majlis sikit. Ibu-ibu datang dengan baju putih. Oh, semua pakai baju putih. Datang mana ambil kita tak tahu. Pakai baju pusmanita pun ada juga. Datang ramai serupa. Bawa tabak ada, bawa pulut. Memang begitulah caranya orang kita. Tak ada masalah. Bahkan majlis khatam Quran ini, dia juga memiliki fadilat yang banyak. Dan ada kelebihan dia yang tersendiri. Antaranya dia pada masa itu diturunkan rahmat. Dan juga doa sangat mustajab kalau dibacakan ketika majlis khatam Quran. Ini berdasarkan asar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Anasun iza khatamal Qur'ana jama'a waladahu wa ahla baiti fada'a lahum. Anas kalau khatam Quran, dia akan panggil seluruh keluarga dia berhimpun dan berdoa bersama mereka. Ini riwayat Ad-Darimi. Dan diriwayatkan juga daripada amalan para salafus salih bahawa Abdullah bin Mubarak kalau dia khatamkan Quran, dia akan banyakkan berdoa ketika khatam itu. Dan Imam An-Nawawi mengatakan sunat muakkad hukumnya menghadiri majlis khatam Quran. Jadi tuan-tuan yang ada ke lapangan, ada masa, boleh curi masa, join majlis khatam Quran. Sebab ada barakah. Dan tentang sunatnya datang majlis khatam Quran ini disebutkan juga oleh Syekh Al-Humaidi di dalam kitab yang masyhur. Selain daripada itu, kita duduk dapatlah bersilaturahim. Yang pahala umum tu of course lah kita akan dapat. Cuma khatam ni, walaupun tadi di awal saya sebut salafus soleh khatam tiap-tiap hari, ada yang khatam sehari 2 kali, ada yang khatam 2 hari sekali. Tuan-tuan jangan pula nak try esok. Saya takut tuan-tuan pensan je nak buat. Sebab kita punya fakulti berbeza. Fakulti satu hal, kita punya berat badan tak sama. Berat badan. Macam kan championship, kalau tinju, boxing apa semua ni, dia kena berlawan orang sama berat. Heavyweight, lightweight, middleweight. Orang besar Mike Tyson, dia tak boleh lawan lebih kecil pada dia.
dia akan lawan orang timbang sama berat. Jadi yang saya sebut nama-nama yang khatam tadi itu semua heavyweight champion. Kita baru black belt color biru. Tak boleh lawan dengan black belt ni. Dia orang dah level tinggi sangat. Jadi untuk level kita buat macam yang biasa saja. Pernah di zaman Nabi dulu ada seorang sahabat nama Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Dia ni baru kahwin. Annahu tazawwajat imra'atan min Quraisy. Fakana la ya'tiha. Kata sahabat dia ni baru kahwin, pengantin baru. Tapi dia tak tidur pun lagi dengan isteri dia. Tak bulan madu, tak bercara ke apa, duduk masjid je. Sampai orang heran, kau kan dah kahwin, pergilah balik. Ni duduk sama dengan orang iktikaf pada tengah malam. Dia diam, dia tak balik, dia tak sibuk pun nak balik. Sehingga cerita itu, sebab dia ni kana yashghaluhu shaum wa salatu. Sebab dia sibuk puasa, sibuk qiyamul lail, iktikaf masjid. Sehingga fazakara zalika lin Nabi. Cerita tu sampai ke telinga Nabi. Nabi dengar. Nabi pun panggil dia. Mu mari sini. Mu bukan baru kahwin. Baru kahwin ya Rasul. Dah janganlah tak balik langsung jumpa isteri. Kata saya puasa ya Rasul. Kalau duduk rumah kan batal pula puasa. Isteri suka masak. Maka kata Nabi gini. Sum min kulli syahrin salasata ayamin. Mu jangan puasa tiap-tiap hari. Awak tu ada isteri. Puasalah sebulan 3 hari cukup lah. 3 hari je sebulan. Jawab sahabat ni, qala ana utiku aksar min zalika ya Rasul. Ya Rasul, takkan 3 kali koman sepanah ya Rasul. Saya 3 kali puasa 3 hari puasa sebulan ni, cak ayam malu saya ya Rasul. Biarlah saya puasa lebih sikit. Kata Nabi, engkau pengantin baru. Biar dulu dah pencen esok puasalah hari-hari. Saya nak ke puasa banyak. Beginilah kata Nabi. Sum yauman wa aftir yauman. Okeylah. Mu puasa sehari, berbuka sehari. Mana hari ni puasa sunat. Ni bukan puasa Ramadan tuan-tuan. Puasa sunat. Puasa sunat hari ni, esok kau jangan puasa. Bawa isteri pergi makan. Lusa kau puasa semula. Boleh macam tu? Itu cara boleh ya Rasul. No problem. Lepas tu kenapa kau tak nak balik lagi? Saya khatam Quran ya Rasulullah. Kata Nabi, janganlah khatam tiap-tiap hari. Iqra' Quran fi kulli syahr. Engkau khatam sebulan sekali cukup lah. Kata sahabat ni, Allah takkan sebulan sekali. Cak ayam ya Rasul. Saya ni memang favourite baca Quran. Ini utiku aksar min zalika. Saya lebih pada tu boleh buat ya Rasul. Ginilah. Iqra'hu fi kulli 15. Tak boleh. Mu khatam setiap 15 hari. Setiap 2 minggu khatam. Sahabat ni kata, ini utiku aksar min zalika. Takkan 2 minggu sekali ya Rasul khatam. Malu saya ya Rasul. Bagilah saya hebat sikit lagi. Kata Nabi, iqra'u fi kulli 7. Tak boleh mu khatam seminggu sekali. Allah seminggu sekali. Kurang lagi ya Rasul. Dia ni kuat ibadat. Kata Nabi beginilah. Iqra'u fi kulli 3. Mu khatam setiap 3 hari. 3 hari sekali mu khatam. Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Kata Nabi, engkau jangan semangat tak tentu arah. Sebab setiap amalan itu ada masa semangat, ada masa kau akan jadi malah. Jadi biarlah sedikit tapi konsisten. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Maka berdasarkan hadis ni kata ulama, pembaca Quran level kita jangan gopoh sangat nak khatam Quran. Kita buatlah jangan kurang dari 3 hari. Bukan mesti buat 3 hari. Tuan-tuan boleh khatam sebulan sekali, seminggu sekali. Jangan less than 3 days. Kalau dalam tempoh 3 hari tuan-tuan boleh khatam Quran, kita khawatir kita sekadar membacanya saja tanpa mentadabbur. Jadi untuk akan datang, try khatam setiap, jangan kurang 3 hari. Membaca Quran, tilawah Quran, tartil. Selesai. Tadabbur, T-A-D-A-B-B-U-R. Baru huruf T. Ada kat sahur pun habis ceramah kita ni kan. Tak semua huruf saya ambil, sikit-sikit aja. Saya pun menengok tuan-tuan tukar kaki kiri kanan 2 kali 3 kali lah. Serban ni, tak ada arah lah. Penceramah sedap lah, pelunjuk kaki je, kaki yang di bawah ni. Ni huruf kedua yang terakhir lah. Huruf kedua huruf T. T-A, A, huruf A. A ni adalah ambil tahu.
Quran ni jangan baca saja. Jangan berlagu-lagu saja. Ambil tahulah bacanya apa. Baca apa. Jangan tak tahu langsung. Sebab orang kalau dengar Quran tak ambil tahu, maka kita ni sama macam cerita Pendekar Bujang Lapuk. Tuan-tuan kan cerita P. Ramlee, Pendekar Bujang Lapuk. Saya dapat tahu ni cerita ni daripada mula Datuk Aziz Sattar, almarhum, Allah yarham. Dia yang bercerita. Dia kata yang babak cerita Pendekar Bujang Lapuk, babak baca surat tu. Itu sebenarnya babak P. Ramlee sengaja masuk nak sindir orang Melayu zaman itu dalam bab pembacaan Quran. Dia purposely babak tu diwujudkan. Kan kalau tuan-tuan masih ingat, 3 bujang lapuk baca surat daripada Rosnah. Kesnya kan dia kejar Rosnah sampai ke rumah. Rosnah takut, ayahnya Pendekar Mustar. Tunggu nak bersilat lah. Ni Pendekar Mustar, pinang sebatang. Terus dia nak berguru. Pendekar Mustar ni baik, jadi duduk rumah. Rosnah, Cikgu Rosnah sudah marah. Muncung dia. Jadi 3 bujang lapuk nak minta maaf. Bantailah nyanyi lagu Maafkan Kami beramai-ramai. Maafkan kami, pam-pam. Akhirnya lembutlah hati Cikgu Rosnah. Buat sekeping surat, selit bawah pintu. Tuan-tuan tengok babaknya. Mula-mula P. Ramlee ambil surat. P. Ramlee ambil surat, tak bunyi langsung. Atas, bawah, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh. Ini gambaran pada masyarakat ketika itu yang buta huruf Quran. Tak reti baca langsung. Sekarang kita literasi Quran, alhamdulillah. Anak-anak kita pun saya ingat dah tak ada dah yang tak kenal huruf. InsyaAllah. InsyaAllah. Payah dah nak cari orang tak boleh baca langsung. Merangkak tu biasa. Mungkin dia lama duduk di England 10 tahun agaknya memang merangkak sikit lah. Tapi okey. Lepas Ramlee, siapa yang baca? Yang kedua, Aziz Sattar. Aziz bila baca, apa dia kata? Sekali syair lah katanya. Al-Kisah. Apa respon Sudin? Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah tayyib. Ni yang tadi pesen tadi. Allah. Pandai juga. Al-Kisah tayyib. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap Sultan Firaun. P. Ramlee rampas. Mana Firaun pakai Sultan. Kemudian Sudin pula ambil. Sudin ambil. Apa kata Sudin? Dia tulis Arab. Wal padang pasiru tak adu dil pokok kayu panasu tariku. Aziz tanya, apa itu kok? Ini padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Apa respon Ramlee sama Aziz? Percaya ya. Wal korma nak buka puas suruh kehabisan ruhul lazi. Buah kurma dah kehabisan. Ku pandungi kiri kanan ni. Apa dah ni? Ku pandang kiri kanan. Ku pandungi kiri kanan ni. Wal sakhibahi tumpuk-tumpuk kayonta. Gitu. Akhirnya rampas. Rupa 3 sekali tak pandai baca. Akhirnya surat itu siapa yang bacakan? Lalas Aini Jasmine, bibi yang bacakan. Jadi apa maksudnya? Ada orang baca Quran tak bunyi langsung. Ada orang baca Quran harap lagu saja yang lebih, fahamnya tidak juga. Fasahah saja lebih, fahamnya tidak juga. Sebab itu jangan Al-Kisah, faham tidak juga. Yang menyahut tu ramai. Tayyib. Jangan ambil tahu. Ini dia panggil tadabbur Quran. Quran kalau kita sekadar hafal, kita hanya hafal 340,740 huruf. Tapi kalau dikaji, ditadabbur, manfaatnya ada jutaan. Tuan-tuan bayangkanlah ya. Quran ni fakta saintifik dia mencabar manusia moden. Contohnya dalam ada satu jurnal, Journal of Plant Molecular Biologists. Bila sebut jurnal, maknanya ini bukan tulisan tepi longkang. Ini tulisan orang universiti. Diwasitkan. Ada satu profesor nama Profesor Dr. William Brown. Dia buat kajian selama 3 tahun. Dia dapati, hipotesis dia lah.
Dia mengatakan pokok-pokok ni sebenarnya dia bercakap sesama sendiri. Dan dia guna satu alat dia panggil oskiloskop untuk nak detect suara halus tumbuhan. Dan dalam jurnal tu dia berjaya membuktikan ada vibration dia, ada graf dia. Macam mana pokok ni bercakap sesama sendiri, berinteraksi. Tapi kata dia gagal untuk nak memahami apa bahasa yang diucapkan oleh pokok ini. Jadi dia berharap kalau ada sarjana yang boleh tampil, ceritakan masalah, ceritakan macam mana dia nak selesaikan masalah. Masa tu dia bentangkan kajian dia di sebuah universiti di Perancis tak salahnya. Dia kata bertahun-tahun saya buat kajian, saya tak dapat memahami apa bahasanya di sini. Tiba-tiba ada satu orang saintis daripada India, dia angkat tangan. Dia kata, "Profesor, kami orang Islam dah sedia maklum tentang perkara ini. Dalam Quran ada menyebut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan tidak ada satu pun makhluk melainkan makhluk itu bertasbih memuji Allah, tetapi kamu sekalian tidak akan mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surah Al-Isra ayat 44. Jadi kata saintis Muslim ini, kami memang tahu pokok boleh bercakap, tapi Tuhan kami dah beritahu, tak payah kajilah, kau tak akan tahu apa dia cakap. Yang penting dia orang bertasbih, berzikir kepada Allah. Yang itu orang sekarang tanam pokok pada kubur tu bagi zikir, bagi zikir. Tapi tanam pokok hidup, tanam pokok plastik, bila berzikirnya? Daripada tanam pokok plastik, baik pakai MP3 solar 24 jam mengaji tu kat Batu Nisan ayah kita tu. Pakai pokok hidup, berzikir. Sebab tu Quran banyak fakta sains. Cerita cakrawala ni bergerak secara terapung disebut dalam Yasin ayat 40. Tentang pergerakan bumi surah An-Naml ayat 88. Tentang pokok menghasilkan bahan bakar disebut dalam Yasin ayat 80. Atom adalah benda yang terkecil dalam surah Yunus ayat 61. Semakin tinggi kedudukan kita makin payah bernafas disebut dalam surah Al-An'am ayat 125 dan banyak lagi yang mustahak kita sama-sama tadabbur, ambil tahu. Yang saya ringkaskanlah di pertemuan di hujung ni, TAD. D itu dapatkan maksud sebenar. Pembacaan supaya kita ni tak mendengar salah tafsir daripada orang yang mengajar Quran pada kita. Kemudian huruf A itu ambil tahu asbab nuzul. Asbab nuzul. Kenapa ayat ni turun? Mesti ada sebab dia. Mengetahui sebab nuzul menambahkan lagi keimanan. Kemudian B. B itu maknanya belik tafsir. Jangan baca saja, mesti belik tafsir. Kemudian B yang satu lagi, baca sekali lagi. Kita kena baca Quran ni 2-3 kali supaya dapat memahami ayat tu akan sampai dalam hati kita. Macam tuan-tuan baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kepada sekalian alam. Alam apa? Tuhan yang aku sedang bercakap ini adalah Tuhan yang menciptakan matahari dan juga menciptakan mata semut. Dia menciptakan segala-galanya. Dia berkuasa di atas bumi ini dan langit, bumi, Bumantara, Jumantara. 7 petala langit, 7 petala bumi. Ini Tuhan yang aku sedang bercakap padanya. Dia akan jadi khusyuk. Itu pentingnya tadabbur. You adalah usahakan untuk menghafal sekadar yang kita mampu. Dan R, recall. Recall ni ingat balik ayat yang kita baca apabila kita sedang diuji. Quran ni dialog Allah dengan kita. Lepas tu ada orang dia buat amalan, dia ada masalah. Puas mikir macam mana nak selesai. Jadi ada orang dia buat cara pegang Quran. Dia pun niat, ya Allah, tunjukkan aku apa solusi aku patut buat. Dia akan buka Quran secara random. Zus. Dia baca ayat yang pertama, ada masa ayat tu kena nasihat untuk dia. Ada masa jadi tuan-tuan. Tapi jangan jadi keamalan. Takut ketika tuan-tuan buka kipas tiuk ke apa kan, keluar Qul bin Nas pula kita, apa kena mengena masalah aku tak naik pangkat Qul bin Nas ni. Kita payah nak cari karinah dia. Contoh ada orang dia fikir dia diuji. Ya Allah, apa nasihat aku ya Allah? Aku dah dapati kanser tahap 1 ya Allah. Apa dosa aku ya Allah?
Aku rajin pergi masjid seokok bertidur jogging tiap-tiap petang. Tiap hari Ahad aku kayuh basikal sampai ke Genting Highland. Ya Allah. Apalah dosa aku. Roti canai pun tak makan, teh tarik pun tak minum. Kena pula kanser ya Allah. Berjangkit dengan siapa pula ni ya Allah. Kenapa aku? Why me? Why me ya Allah? Buka Quran. Surah Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah engkau mengira aku akan biarkan kau mengaku engkau beriman sedangkan aku tak uji engkau. Aku test engkau. Ujian ini untuk nak engkau naik semester. Kita masa universiti nak naik tahun 1, tahun 2, SEM 2, naik SEM 3, kena exam. Tak naik periksa, tak periksa macam mana nak naik semester? Macam mana dekan nak tentukan penempatan? Mesti exam, ujian. Jadi di saat kita menyebut, Ya Allah, why me? Ya Allah, why me? Why me? Allah menjawab dalam surah Al-Ankabut, why not? Why not? Kenapa aku tak boleh uji engkau? Begitulah contohnya. Ataupun ketika ada yang tengah pening, 8 tahun memangku grade 48, tak cecah-cecah 52. Orang muda-muda potong kona siang malam. Apa nasib aku ni? Ya Allah, kenapalah aku tak naik pangkat ya Allah? Kawan-kawan aku dah grade 54 ya Allah. Kalau aku tahu payah naik pangkat, aku jadi cikgu dah lama, time base dah ya Allah. Jusasi lah aku ni ya Allah. Amnalah bala yang aku ni ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Buka surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tak suka sesuatu tapi benda tu baik untuk kamu. Barangkali kamu selok suka sangat nak dapat sesuatu tapi benda tu tak bagus untuk kamu. Surah Baqarah ayat 216. Mungkin kita nak naik pangkat 54. Tapi ingat, kalau engkau dapat, engkau kena hantar ke Putrajaya. Sanggup ke engkau duduk Putrajaya? Putrajaya grade 54, parking pun tak ada. Parking orang Jusah je ada. Engkau parking lah depan Hotel Shangri-La, tengah ramai jalan kaki. Engkau kalau duduk di negeri, grade 52 pun parking berbumbung. Pergi istana ada kursi. Duduk Putrajaya, engkau jadi kecil sebab orang semua pangkat turun belaka situ. Mengerti dah. Beres. Allah bercakap dengan kita dalam Quran. Sebab itu recall balik bila kita ditimpa masalah. Saya kira sekali itulah tuan-tuan. Dah nak sahur dah kita ni. Jadi saya tak boleh lama-lama sebab tuan-tuan lama dah duduk daripada maghrib di sini. Rasa bersalah pula ceramah nuzul Quran ni sebenarnya sebab orang penat. Apapun kita ucap terima kasih lah kerana sudi menunggu. Walaupun kepenatan daripada lepas maghrib dah duduk di sini. Kita ucap ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu balik lain-lain kesempatan. Sekadar itu, ceramah pada malam ni, berakhirnya ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.